Jam 12 tengah hari nanti kita akan menyaksikan angka untuk keluaran dalam negara kasar KDMK suku keempat dan juga tahun penuh 2021 yang akan dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia yang akan dibentangkan melalui sidang media khas dan juga apakah angkanya, bagaimana untuk kita membaca pertumbuhan yang tidak sekata pada tahun lepas dan apakah ini memberikan gambaran kepada pertumbuhan untuk tahun 2022 juga. Itu yang saya bincangkan pada jam ini. Saya nak bersama dengan Profesor Madya, Dr. Yusof Saari, pakar ekonomi yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum, Doktor. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Pertama sekali, angka mungkin untuk suku keempat ramai menjangkakan 3%, 3.4%. Ada juga mengatakan lebih rendah kerana pertumbuhan tidak sekata sepanjang tahun 2021. Untuk doktor sendiri, apakah bacaan berdasarkan data-data ekonomi yang kita ada pada ketika ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Najib. Terima kasih kerana mengundang saya pagi ini. Baik, Najib. Keseluruhannya kita jangkakan pada pertumbuhan suku keempat 2021 berbanding dengan suku keempat 2020 yang lepas. Kita jangkakan positif. Ya. Angkanya di pihak kami jangkakan berada sekitar 2.9% hingga 3.4%. Itu anggaran kami. Tapi sama ada berada di mana-mana di antara nombor-nombor tadi, ia akan, walaupun ia akan menunjukkan tanda-tanda dia akan memberi nilai yang positif. Ya. Kerana ini berdasarkan kepada pemerhatian kami kepada keadaan ekonomi di luar sana yang menunjukkan terutamanya selepas kita buka balik ekonomi kita, ya, dan sebahagian besar juga negeri-negeri utama telah memasuki fasa keempat dalam pelan pemulihan negara pada suku keempat yang lepas, memberi impak yang momentum yang baik sekali kepada ekonomi. Itu antara dan yang sama lagi, ya, kedudukan pasaran buruh juga bertambah baik pada suku keempat. Ini meyakinkan lagi kita bahawa keseluruhannya pada suku keempat ini akan menunjukkan tanda-tanda positif, pertumbuhan yang positif, dan keseluruhannya kalau kita ambil kira daripada kuartal 4, 3, 2 dan 1 yang sepanjang tahun 2021 lepas, yang kita jangkakan ekonomi kita berada di sekitar 2.9% hingga 3.4% yang keseluruhannya. Ya, untuk tahun penuh 2021 yang kita jangkakan, bagaimana untuk kita melihat bahawa suku keempat ini perlu mendapat berapa angka untuk kita mencapai sasaran tahun penuh 2021 yang kita sasarkan sebelum ini, Doktor? Kalau untuk suku keempat ini, ya, Najib, kalau untuk capai, katakan kalau kita anggarkan sepanjang tahun 2021, kita mencapai ini menunjukkan 3.4%. Jadi kalau kita perlukan pada suku keempat ini 4.9%. Kita perlu bertumbuh 4.9%. Tapi mungkin angka itu agak tinggi, mungkin berada di bawah sedikit. Sebab tu saya berpandangan bahawa kalau ada yang mengunjurkan sepanjang tahun 2021 itu pertumbuhan kita mungkin berada pada 3.4, mungkin itu adalah angka yang kita panggil upper bound lah. Maksudnya itu adalah penanda arah yang tinggi. Mungkin dia boleh berada di bawah 3.4 juga. Bergantung kepada prestasi suku keempat ni. Kalau prestasinya seperti yang saya beritahu tadi, kita boleh capai 4.9%, maka kita boleh capai angka keseluruhan 2021 itu pada kadar 3.4%. Bermakna, Doktor, bolehlah kita katakan kalau berdasarkan unjuran Doktor sendiri dan juga beberapa penganalisis itu menggambarkan bahawa unjuran tahun penuh yang kita tetapkan sebelum ini mungkin tidak akan tercapai? Kalau kita lihat pada unjuran yang semakkan yang dibuat oleh Bank Negara dan juga pihak Kementerian Keuangan sendiri menunjukkan dijangkakan kita berada pada tahun 2021 secara keseluruhannya di antara 3% hingga 4%. Jadi kalau kita mencapai pada 3.4% keseluruhan 2021, jadi kita masih lagi berada dalam ruang lingkup ataupun dalam anggaran sebutlah 3% hingga 4%. Masih lagi di dalam anggaran yang sama. Okey.
Doktor, untuk tahun 2022, janji yang diberikan oleh pihak Minti, pihak kerajaan bahawa tidak akan ada penutupan ekonomi walaupun kes meningkat tinggi. Kita melihat kepada beberapa nilai ambang. Sudah pasti yang membimbangkan adalah kadar jangkitan. Semalam sahaja hampir kepada tinggi, 20,000, hampir kepada 20,000 dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat kepada jaminan ini dan keadaan status masa jangkitan COVID-19, nilai ambang ini walaupun kemasukan ke hospital rendah, ICU rendah dan sebagainya. Adakah ini risiko yang harus diperhatikan untuk pertumbuhan 2022? Memang benar, Najib. Semasa risiko jangkitan ini salah satu ataupun kalau nak lihat secara keseluruhan itu kita panggil pengaruh ketidakstabilan termasuklah jangkitan COVID-19 ini dan juga perkara-perkara lain. Kita kupas sikit perkara lain itu apa itu perkara lain itu. Jadi kalau kita tahun lepas dalam unjuran kerajaan kita menjangkakan 2022 kita akan berada sekitar 6 pertumbuhan ekonomi berada sekitar 5.5% hingga 6.5% ya. Tapi jangkaan itu dengan ambil kira tidak adanya berskala besar dan tidak adanya juga. Jadi ini yang penting, tidak ada perkara lain seperti ini iaitu tidak ada gangguan pasaran akibat daripada kekejutan penawaran iaitu gangguan rantaian bekalan dan juga gangguan yang disebabkan oleh ketidakcukupan ataupun kekurangan pekerja. Ini kalau diambil kira juga ini boleh menjadi kepada ancaman juga ataupun risiko di sepanjang tahun 2022. Jadi maknanya nanti kalau 2022 ini kita ingin mencapai pada kadar yang diinginkan iaitu 5.5% hingga 6.5%. Pertamanya kita tidak mengharapkan ada PKP skala besar. Yang kedua kita juga tidak mengharapkan adanya gangguan pasaran iaitu gangguan di rantaian bekalan sama ada bekalan mentah dan juga pekerja tidak berlaku. Jika itu kesemua ini berlaku, ia boleh menghambat potensi sebenar pertumbuhan ekonomi kita pada 2022 iaitu pada tahun ini. Doktor, bagaimana untuk melihat gangguan bekalan yang kita sebut-sebutkan ini dalam rantaian ekonomi? Nak buat kereta pun tak boleh buat sebab chip tak ada. Itu salah satu contohlah. Bagaimana ini memberikan risiko dan juga gangguan kepada segala angka yang kita sasarkan untuk 2022? Adakah dasar ekonomi sedia ada cukup untuk menangani ataupun menampan segala kesan gangguan bekalan ini? Gangguan bekalan ini sebahagian besarnya, Najib, selain daripada pengaruh domestik atau dasar kita domestik, ia juga dipengaruhi oleh pergerakan ataupun perkembangan di luar sana. Begini, Najib, kerana pembukaan ekonomi dan juga pengurusan negara-negara lain berkaitan dengan pandemik ini tidak bersifat tidak uniform, bersifat simetri. Maksudnya kat sini adalah ada negara yang pembukaannya sebegini, ada negara pembukaannya sebegitu. Jadi ini akan jika ini semuanya tidak sekata, ini akan memberi pengaruh yang berbeza-beza kepada negara yang berdagang, terutamanya negara yang memerlukan input bekalan daripada negara berkenaan. Kalau boleh saya kongsikan satu data fakta berkaitan dengan Malaysia ya. Dijangkakan permintaan semikonduktor akan meningkat pada tahun 2022, meningkat dengan pertumbuhan sekitar dianggarkan kurang lebih 30% disebabkan oleh pemecatan perkembangan pendigitalan ya, terutamanya selepas pasca pandemik COVID-19 ini, dan Malaysia salah satu negara yang berada dalam rantaian bekalan semikonduktor global yang utama ya. Jadi saya difahamkan kerana saya hari ini berada di Penang ya, difahamkan syarikat semikonduktor di Penang menghadapi masalah untuk mendapatkan pekerja. Jadi jika kekurangan pekerja ini terus berlaku berpanjangan ya, jadi ini akan mengganggu production semikonduktor yang akhirnya akan kita tidak dapat untuk memenuhi keperluan permintaan global, dan apa yang akan berlaku adalah sektor elektrik elektronik ini adalah sektor tunjang kepada ekonomi Malaysia dan ia seterusnya apabila pertumbuhannya terbantut, dan ini juga akan membantutkan pertumbuhan sektor-sektor lain yang membekalkan input kepada sektor semikonduktor atau sektor elektrik elektronik. Itulah kalau boleh itu yang saya maksudkan tadi, bagaimana rantaian bekalan ini boleh mempengaruhi sektor-sektor lain dan juga pemulihan ekonomi itu secara keseluruhannya, Najib.
Okey, doktor, kalau kita melihat kepada Disember, angka untuk pengangguran itu menurun sedikit dan kita jangkakan akan terus menurun kerana tidak ada penutupan ekonomi terus dibuka dan sebagainya. Namun kalau kita cantumkan dengan data berkaitan dengan apa yang doktor sebutkan tadi, kilang tak cukup orang bekerja kerana pekerja asing belum dapat dimasukkan sepenuhnya dan sebagainya. Bagaimana untuk kita membaca kesemua data ini, data-data pekerjaan ini, adakah akan melambatkan lagi segala proses pemulihan yang kita mahukan dan juga dambakan, doktor? Saya melihat dari segi kalau dari sudut pengangguran ya, dari segi pengangguran kita jangkakan pengangguran itu akan terus berkurangan ya pada Disember yang betul 42% sama seperti yang kita unjurkan juga. Dan sehingga suku pertama tahun ini kita jangkakan trend itu terus menurun ya pada pengangguran, tetapi masih lagi berada di paras yang normal, di atas paras normal, masih lagi tidak akan sampai kepada paras yang sebelum krisis dahulu. Jadi yang penting dekat sini adalah bila kita cerita tentang kekurangan buruh ini, dia ada beberapa strategi yang kita perlu paharusi juga ya Najib. Kerana kita faham tadi seperti argumen di awal tadi, kekurangan buruh ini boleh memberi impak kepada pengeluaran, dan apabila pengeluaran terjejas ini akan mengurangkan permintaan buruh, dan juga apabila permintaan buruh berkuranganlah kadar pendapatan, kadar gaji penduduk ya. Jadi kalau strateginya saya melihat adalah bagaimana kita perlu mempercepatkan proses pemadanan pekerjaan, memobilisasi segala tenaga kerja yang ada di Malaysia ini secepat mungkin. Contohnya kalau di Penang ini kekurangan pekerja ini adalah di industri yang berkaitan dengan semiconductor. Jadi dalam masa yang sama kita dapati contohnya ini sekadar andaian contoh mungkin pencari pekerja banyak ada di sebelah Sabah Sarawak ataupun di sebelah Kelantan dan Terengganu. Jadi kita mobiliskan mereka ini ke tempat yang memerlukannya. Dan dalam masa yang sama dalam jangka masa singkat ini kemungkinan kita juga masih memerlukan pada kategori tertentu memerlukan pekerja itu di pemadanan itu dipercepatkan Najib, sebab kita bimbang kalau ia berterusan ini akan menyebabkan Malaysia akan hilang daya saing tingkat global, kerana kemungkinan apabila permintaan di tingkat global tidak dapat dipenuhi, kemungkinan akan berlaku shifting ataupun peralihan permintaan itu daripada Malaysia ke negara lain. Itu yang kita bimbang dan kita tidak mahu itu berlaku. Okey. Dr. Yusof Sahari, terima kasih kerana meluangkan masa pada pagi ini bersama dengan Niaga Awani, Profesor Mahdi Dr. Yusof Sahari, pakar ekonomi. Kita menantikan angka-angka rasmi sudah pasti pada jam 12 tengah hari nanti, insya-Allah. Extra Awani akan membawakan secara langsung keputusannya dan juga sudah pasti diskusi lebih lanjut untuk kita membaca kesemua data-data tersebut dan apakah maknanya kepada ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi, pemulihan ekonomi dan poket rakyat itu sendiri dalam kita mengharungi detik-detik sukar penularan COVID-19, pemulihan ekonomi dan juga apakah maknanya pada akhirnya kepada rakyat terbanyak untuk mencatur kedudukan ekonomi keluarga mereka, kedudukan ekonomi peribadi mereka dan sebagainya. Baik, sekian sahaja Niaga Awani untuk jam ini. Ikuti semua perkembangan terkini berkaitan dengan vaksin COVID-19 ada di halaman mikro interaktif di astroawani.com sekarang dan segala maklumat lain dalam astroawani.com, juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.